Kita tarik nafas sekejap. Boleh? Ceklah muhasabah diri. Aku ni jenis orang yang suka cari gaduh ke? Muslimat dirahmati Allah, yang nak menang dalam setiap keadaan, ataupun kita sejak ada ilmu ni muslimat dirahmati Allah melatih diri biarlah kita mengalah. Sebab selalunya muslimat dirahmati Allah, dengan satu pihak mengalah, perkara itu tidak akan berpanjangan. Tapi kalau kedua-duanya nak menegakkan benang yang basah, akhirnya muslimat, mulanya dua orang bergaduh, akhirnya dibawa adik-beradik bergaduh sekali, akhirnya satu kampung bergaduh. Maka bayangkan berganda-ganda ciri munafik itu lekat pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Okey. Yang ke-38, melampau batas yang digariskan oleh Allah. Orang melampau batas ni muslimat dirahmati Allah dalam perkara apa pun sebenarnya semua tidak diterima Allah. Dalam perkara apa pun. Sebab tu Islam tu agama yang sederhana. Betul tak? Contoh, ni contoh, kita nak tutup aurat. Dah ada tak dalam Islam bagaimana ajaran kita nak tutup aurat, muslimat dirahmati Allah? Comel belaka dah ni datang masjid Ibnu Abbas, betul tak? Cuba kita pandang tudung kita cantik ni kan. Tapi kalau kita tengok kat dada-dada Facebook sekarang ni, orang tutup aurat macam mana muslimat? Kan? Ada macam orang keluar bilik air, letak tuala atas kepala, faham tak? Macam lepas orang mandi wajib tu, muslimat dirahmati Allah, kemudian dia gulung, dia tenggek balik ke atas ni. Ni dia kata tutup aurat yang paling comel. Orang ada nama pula, muslimat dirahmati Allah, lalu ditukar jenis kain, bukan tuala macam kita keluar bilik air itulah, tukar jenis kain. Ramai pula yang PM harga tiba-tiba je. Faham ke tak faham ni? Maka jangan ada di kalangan Masjid Ibnu Abbas tapak. Jangan. Tak nak ngaku anak murid ustazah kan, sebab dah comel belaka, masya-Allah. Kenapa comel belaka muslimat dirahmati Allah? Kita datang masjid, inilah pakaian kita. Kita keluar daripada rumah nak menuju mana pun, inilah pakaian kita. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah. Aku tahu dah perintah Engkau cara macam ni, yang disuruh menutup aurat ni, ya Allah. Kenapa kita nak melampau-lampau muslimat dirahmati Allah? Bukankah aurat itu apa sahaja yang menutup keaiban diri kita? Ni kita nak tunjuk, kalau kita pakai cara macam tu, orang nampak, beguk kok dia ni, bengkok sikit kat leher ni, kan? Sebab dah ketat bahagian leher. Miskin kok tak pakai subang dia hari ni, telinga nampak sikit, muslimat dirahmati Allah. Kesian. Okay, maka kita tutup aurat, muslimat dirahmati Allah, ikut apa yang telah diperintahkan dalam Islam. Jadi kalau kita melampau-lampau, ini baru satu contoh. Cara percakapan, cara kita bermuamalah, apa sahaja dalam kehidupan ini, jangan melampau-lampau. Gambaran dalam ayat Al-Ma'idah 77. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas selain kebenaran dalam agamamu. Hal-hal yang benar kita bawa sebagai yang benar, muslimat. Jangan melampau-lampau. Dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu daripada suatu kaum sebelummu yang telah sesat dan menyesatkan ramai manusia, dan mereka juga telah tersesat dari jalan yang benar. Muslimat dirahmati Allah. Sebab itu pentingnya ilmu, masya-Allah. Ilmu, muslimat dirahmati Allah, menjadi satu arah pandu kepada kita. Yang ni okey ke KO? Kan muslimat? Sebab itu antara contoh tadi menutup aurat, kita rasa menutup ke membalut? Saya sebut satu keadaan yang saya kongsi, ada dalam WhatsApp juga ni muslimat. Ustazah jarang kalau gambar-gambar ni nak buka, penuhkan handphone je kan. Tapi kadang-kadang bila kita terklik kat gambar tu, kita pun jadi sentap. Maka bila Ustazah Zai sentap, Ustazah nak ajak anak murid sentap sama-sama lah. Boleh? Kan? Ada satu sekujur tubuh dibalut dengan kain kafan. Dia kata apa? Ada dua kerugian manusia yang dia sangat-sangat merasa rugi, rasa nak dihidupkan balik, muslimat dirahmati Allah, bila telah matinya. Siapa itu? Pertama, orang lelaki yang apabila dibalut tubuhnya dengan kain kafan, lalu jenazahnya dibawa ke rumah-rumah Allah, muslimat dirahmati Allah, untuk disembahyangkan jenazahnya di hadapan imam.
Faham? Dia seboleh-bolehnya meronta jasad itu muslimat, nak keluar daripada kain kafan itu. Hidupkan aku sekejap ya Allah, sebab aku nak sembahyang di belakang imam, nak buat solat jemaah di masjid surau. Lalu suami harus ditegur, dinasihati, diajak oleh isteri. Abang, saya sayang abang sampai kita sama-sama mati, dan kalau boleh nak masuk dalam syurga Allah bersama-sama. Sepanjang 30 tahun hidup ni, jomlah kita mula abang hari ni, pergilah sembahyang jemaah kat masjid surau. Kalau tak boleh 5 waktu pun kita mulakan dengan subuh dulu 1 waktu. Ni nak Ramadan ni kita mulakan Isyak kita sembahyang dekat surau, kita duduk sampailah kita habis solat tarawih. Kita niat hari-hari, ya Allah ni aku bersusah payah datang ke rumah Allah bulan Ramadan, jangan berakhir pada malam raya ya Allah, jangan. Biar sampai mati ni aku seronok datang ke masjid surau. Faham tak muslimat? Kita niatkan kebaikan. Sebab ada orang Rabu malam nanti ni baru dah lepas setahun tak datang surau masjid, baru nak datang pula. Orang yang begini muslimat confirm lepas seminggu hilang dah dekat masjid surau. Sebab apa? Sebab dia gairah tu kerana apa? Nak dipandang orang, dia pun turut gairah berRamadan sekali. Sedangkan orang yang telah tamat Ramadan masih rindu. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, engkau kan orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Boleh tak tolong mintakan kepada Allah agar Ramadan sepanjang tahun? Oi, mujur Nabi tak angkat tangan minta Ramadan sepanjang tahun. Kabul muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Nabi tidak akan terus-terusan mengikut. Nabi dipandu sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kata Nabi, aku ni kena ikut apa yang pengikut aku nak ni, berdoa untuk Ramadan sepanjang tahun. Agak-agak hari ni kita boleh ikut tak musliman? Yang sebulan kita nak tempuh Ramadan, yang kena berpuasa pun ada orang dah berkeluh kesah dah. Alah, macam mana kita tak boleh buka gerai goreng pisang kita ni tiap-tiap petang ni, macam mana ni? Ada orang macam mana ni, kita nak kerja ni larat ke tidak ni? Macam-macam orang punya rasa musliman. Tapi orang beriman jauh beza. Ya Allah Tuhan, kalaulah boleh dipercepatkan, biar hari ni Ramadan, lagi nak berakhir Ramadan, lagi mencurah-curah air mata iktikaf dekat masjid 10 malam terakhir ni. Kerana apa muslimat? Takut tahun depan tak dijumpakan dengan Ramadan lagi ni. Tetapi muslimat dirahmati Allah, agama mengajarkan kita jangan melampau-lampau. Itu terkadang muslimat dirahmati Allah, dalam kita nak menyambut Ramadan, kita terlupa beberapa perkara yang sangat penting Allah tekankan. Apa itu muslimat? Persiapan kita berhadapan dengan Ramadan, kalau boleh macam orang-orang Arab. Saya terlupa Masjid Ibnu Abbas ni dalam kesedihan kan, kita kehilangan seorang imam, betul tak muslimat? Yang suaranya biasa kita kedengaran dalam bulan-bulan Ramadan, muslimat dirahmati Allah. Bahkan tak Ramadan pun, Kak Teh share dengan saya ni, Masya Allah ustazah kami bersedih. Yang kami tidak pernah kenal siapa beliau ni pun di luar sana pun turut bersedih. Inilah keadaan muslimat. Beliau antara hamba Allah yang soleh, mudah-mudahan diangkat di kalangan syuhada yang tahun ini Allah tak jemput dia untuk berRamadan. Dan kita berdoa Ramadan dia tahun lepas tu sebagai pembuka pintu syurga Allah untuk dia, penutup lubang neraka Allah untuk dia. Kita muslimat Allah jemput, itu pun belum tentu lagi 2-3 malam ni muslimat. Masuk sahaja ke dalam bulan Ramadan, kita nak betulkan, dan jangan kita tersilap ataupun kita melampau-lampau. Apa? Orang perempuan khususnya. Ni sebut orang perempuan lah sebab kita kuliah muslimat kan. Saya ustazah bulan puasa, lepas tadarus pagi dekat Masjid Ibnu Abbas, saya pergi masjid tu pula, saya pergi sana pula kan. Suami saya kata, ni buka puasa apa ni malam ni kan. Kita kata, abang cubalah zuhud sikit, kita bulan-bulan Ramadan ni tak payah nak masak-masak, tak payahlah nak tanya buka puasa menu apa semua. Saya sibuk ni abang tadarus. Allah bagi tak macam tu muslimat dirahmati Allah? Sebab ada orang yang datang bertemu dengan Rasulullah, cukup dah aku ni nak ikut engkau masuk dalam syurga ya Rasulullah, kalau aku berpuasa tanpa berbuka, kalau aku bersolat malam tanpa tidur malam. Lebih kurang begitu muslimat. Kalau aku hidup ni tanpa ada niat nak kahwin pun. Sebab mungkin kahwin nanti nyusahkan. Kita kena masak untuk suami sebagainya, yang lelaki kena cari nafkah untuk isteri anak sebagainya. Saya menyeru kepada saudara-saudara saya yang terkadang diuji Allah muslimat, tidak berjodoh sampai ke akhir usia dia. Kadang-kadang kita diuji begitu, Ustazah Zai dengan ujiannya, saudara kita dengan ujian yang begini. Tolong jangan ada di dasar hati tu, ya memang aku sengaja tak nak kahwin. Kebanyakannya bukan sengaja tak nak kahwin, betul tak muslimat?
Yang datang pada ustazah dulu ada ustazah tapi bla bla bla, macam-macam lah ceritanya. Tapi sejak daripada peristiwa tu saya macam takut ustazah kan, saya takut nak kahwin. Maknanya dulu dia pernah ada rasa nak kahwin muslimat, tapi ujian datang mentakdirkan dia tidak berjodoh sampai akhir hayat dia. Mudah-mudahan orang ini akan mendapat pasangan yang paling indah di dalam syurga Allah, disandingkan di atas pelamin di dalam syurga Allah. Siapa pasangannya? Itu hadiah daripada Allah muslimat.